Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-9 PKP 3 dilaksanakan dan merupakan hari ke-37 setelah PKP pertama dilaksanakan hingga ke hari ini. Dari segi laporan PDRM, semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 835 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 581,942 kenderaan. Sebanyak 41,184 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,658 premis telah diperiksa. PDRM telah menangkap 763 individu berbanding dengan 865 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 648 individu yang direman dan 115 individu diberikan jaminan polis. Seramai 860 individu juga telah dituduh di mahkamah semalam. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 18,498 individu. Kita lihat dalam masa 2-3 hari ini terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Saya amat berharap trend itu terus kekal dan jika inilah trendnya mungkin menunjukkan bahawa kesedaran di kalangan rakyat meningkat dan pematuhan juga semakin meningkat di kalangan rakyat. Sebenarnya kejayaan mengurangkan COVID positif yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan mewakili Kementerian Kesihatan juga bergantung kepada pematuhan PKP. Ya. Kerana melalui pematuhan kepada arahan PKP ini, kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi, selain daripada kejayaan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kejayaan juga boleh berlaku dengan adanya kepatuhan rakyat kepada PKP ini. Jadi kita perlu berterima kasih kepada pihak anggota-anggota keselamatan seperti PDRM, ATM, APM, Rela dan semua yang beruniform kerana penugasan mereka lah yang mengawal rakyat daripada bergerak secara bebas dan sebagainya yang menyebabkan berlakunya memutuskan rantaian COVID-19 yang menyebabkan berlakunya penurunan dari segi COVID positif seperti yang diumumkan. Jadi terima kasih kepada anggota keselamatan yang beruniform dan lain-lain lagi yang berkaitan. Dari segi operasi sanitasi awam, Ops Sanitasi Awam di bawah seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan sebanyak 3,585 operasi sanitasi di 113 zon termasuk di 30 zon merah. Semalam, sebanyak 253 operasi sanitasi yang meliputi 79 zon di 13 negeri termasuk 39 kawasan di Johor dan 26 kawasan di Perak. Operasi sanitasi semalam merangkumi 181 bangunan kerajaan, 158 tempat awam, 103 pusat perniagaan dan 16 pasaraya.
Secara keseluruhan, sebanyak 2,427 bangunan kerajaan, 1,498 tempat awam, 1,590 pusat perniagaan, 248 pasar raya dan 1,205 kawasan perumahan termasuk projek perumahan rakyat ataupun PPR telah pun disanitasi sehingga kini. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 201 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding dengan 196 pada hari sebelumnya, yang mana 15,880 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 535 orang rakyat Malaysia telah pulang ke negara, telah pulang ke tanah air dan seterusnya dikuarantin secara wajib. Seramai 16,416 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 4,900 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai bekalan makanan, mesyuarat mengambil maklum mengenai aduan berhubung dengan pengagihan bekalan makanan di kawasan PKPD di pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Kita macam-macam yang diviralkan semalam. Jadi untuk makluman, kerajaan telah mengarahkan DBKL beserta dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengambil tindakan bagi memastikan bekalan makanan di kawasan PKPD ini diselesaikan dengan segera, iaitu hari ini. Sebenarnya pengagihan berlaku, tapi mungkin ada yang tertinggal dan sebagainya. Mungkin ada yang miss waktu pengagihan itu dilakukan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa telah membuka pusat operasi di kawasan PKPD tersebut. Penduduk yang menghadapi masalah untuk membeli barang keperluan harian lain seperti susu bayi, lampin bayi dan lain-lain boleh menghubungi pusat operasi berkenaan. Jadi jika ada isu sekalipun, apa-apa isu sekalipun, sila hubungi pusat operasi yang telah pun diwujudkan. Setiap PKPD memang diwujudkan pusat operasi. Apa saja isu yang berkaitan, apa saja ada masalah, boleh hubungi pusat operasi yang akan menyelesaikan isu yang berbangkit. Begitu juga kalau mereka ingin membeli barangan lain, ya, sebab di setiap PKPD kerajaan akan bekalkan setiap rumah barangan kering untuk makanan dan sebagainya, seperti beras dan lain-lain. Jadi jika mereka memerlukan barangan lain selain pada yang dibekalkan, boleh hubungi pusat operasi yang telah pun kita wujudkan. Jadi sepatutnya tidak timbul isu yang perlu diperbesarkan kerana pegawai daripada kebajikan masyarakat dan sebagainya sentiasa berada di pusat operasi. Dari segi pendaftaran kenderaan, kita faham kenderaan komersial yang besar, lori dan sebagainya perlu diperiksa oleh Puspakom. Kerana jika tidak, ia mungkin akan menimbulkan kemalangan dan sebagainya. Jadi untuk itu, mesyuarat pagi tadi telah bersetuju bahawa mana-mana kenderaan komersial yang
perlu diperiksa oleh Puspakom, mereka boleh membuat temu janji dengan pihak Puspakom. Terdapat juga permohonan daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia ataupun PEKMA supaya JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan Puspakom untuk membuka kaunter mereka bagi membolehkan proses pemeriksaan kereta untuk mereka daftarkan. Mesyuarat membuat keputusan, mereka boleh melakukan secara online. Pendaftaran secara online, dan jika perlu dihantar ke Puspakom, mereka juga perlu membuat temu janji seperti juga kenderaan-kenderaan komersial yang saya sebutkan tadi. Besok, saya tak boleh umumkan besok puasa kan. Jadi dijangka. Sebelum penyimpan Majlis Raja-Raja isytihar, tak ada siapa pun yang boleh isytihar. Tapi saya boleh sebut dijangka lah. Besok dijangka kita akan berpuasa. Jadi ramai yang bertanya, apakah SOP di bulan puasa? Adakah berbeza dengan SOP yang telah pun kita perkenalkan dari segi jangka waktu perniagaan, kedai makan dan sebagainya. Ingin saya maklumkan bahawa SOP Ramadan sama saja dengan SOP bulan-bulan biasa di PKP 1, 2 dan sebahagian daripada 3, kecuali yang pertamanya dari segi kenderaan awam. Dulu 5 hingga 10 malam. Kita tambahkan masa 1 jam, iaitu pukul 4 hingga 10 malam. Ini memandangkan kemungkinan kalau ikutkan kebiasaan dulunya, bulan puasa ni biasanya kaki tangan awam dan sebagainya dibenarkan untuk pulang lebih awal daripada waktu-waktu biasa. Biasanya setengah jam lebih awal. Jadi sebab itulah kita tambahkan waktu, iaitu daripada pukul 5 hingga 10 kepada pukul 4 hingga 10 malam. Begitu juga dengan pasar. Ada yang mengatakan mereka ingin membeli barangan basah untuk berbuka dan bersahur sekalipun. Jadi kalau dulu daripada pasar ditutup pukul 12 tengah hari, sekarang kita tambahkan sehingga pukul 2 petang. Jadi ini untuk memudahkan rakyat kita untuk berbelanja di pasar-pasar bagi menyediakan makanan untuk berbuka dan juga untuk bersahur. Jadi itu saja. Saya dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut puasa dan selamat berpuasa. Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh negara dan juga di mana saja berada. Terima kasih. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sri Faizal dari Bernama. Soalan saya, kita lihat trend ingkar PKP ini menurun kan. Jadi nasihat Datuk Sri kepada yang masih ingkar tanpa mengira pangkat, darjat, status termasuk warga Rohingya khasnya di bulan Ramadan ini. Kedua, soalan saya, trend ingkar PKP ini sudah menurun. Menurun, ya. Okey, nasihat Datuk Sri kepada yang masih ingkar tidak mengira pangkat, darjat, warga asing di bulan Ramadan. Soalan kedua, ada yang ingin tahu bekalan makanan di PKPD ni dibayar kerajaan atau mereka sendiri kena beli? Okay. PKPD. Okey. Ya, seperti saya sebutkan bahawa tidak ada siapa saja yang terkecuali daripada patuh kepada peraturan PKP ini. Saya dah sebutkan sentiasa bahawa tidak ada siapa yang mengatasi undang-undang di negara kita. Jadi soal PKP pun semua rakyat, tak kira siapa pun,
mesti patuh kepada setiap arahan di dalam PKP tersebut. Sewaktu PKP, ya, bukan untuk patuh kepada undang-undang, bukan setakat waktu PKP. Setiap masa pun kita mesti patuh kepada undang-undang, tak kira siapa pun. Dari segi bantuan makanan kepada rakyat Malaysia di PKPD memangnya ditanggung oleh kerajaan di PKPD untuk rakyat Malaysia, ya, untuk rakyat Malaysia. Alright. Assalamualaikum, Datuk. Saya Fauzia dari Bernama. Soalan saya berkenaan PKPD Selayang. Timbul dakwaan ada yang berjaya melarikan diri dari kawasan Pasar Borong. Adakah mereka sudah dikenal pasti? Dan bagaimana pula dengan warga emas di situ? Ada terdapat kelonggaran untuk caregivers menjaga warga emas yang uzur di situ? Terima kasih. Untuk yang terlepas lari, insya-Allah polis akan mengesan mereka. Sebab itulah ramai yang tetap bertanya dengan kita, kenapa apabila PKPD dilaksanakan tidak ada hebahan sebelum ditutup? Kita tutup dulu malam, pukul 2 saya umum. Sebab kita takut mereka larilah. Kalau kita beri tempoh 2 hari, tentu saja mereka akan lari. Bayangkanlah di Selangor Mansion itu hari, 2 yang lari itu adalah COVID positif. Dan kita terpaksa menggunakan bantuan polis, PDRM, untuk menangkap semula mereka. Sebab jika dibiarkan, tentu sajalah mereka akan menjangkiti orang lain dan seterusnya akan merebak lebih besar lagi. Sebab itu kita tidak umumkan. Jadi bila dah umum, mereka sudah pun di stop, di block daripada keluar dan sebagainya. Dan bolehlah kita pastikan, kita pantau mereka dan kita akan lakukan ujian kesihatan dan sebagainya, saringan kesihatan supaya boleh memastikan yang benar-benar bersih. Yang ada COVID positif, terus kita hantar ke hospital dan sebagainya. Jadi kalau ada yang lari seperti ini, insya-Allah polis akan digunakan, kita akan minta bantuan polis untuk menangkap semula mereka ini. Bagi yang mempunyai masalah kesihatan, ya, memang kita membenarkan, ya, dari segi mereka untuk dijaga dan sebagainya. Dan insya-Allah saya harap mereka berunding dengan pegawai-pegawai kebajikan dan sebagainya di pusat operasi tersebut. Malah di pusat operasi bukan setakat pegawai kebajikan makanan, pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan pun akan berada di sana. Dan sila minta bantuan daripada pusat operasi. Ashraf daripada RTM. Datuk Seri, tadi Datuk Seri baru menyentuh mengenai dengan SOP bulan Ramadan, antaranya membenarkan kenderaan awam diawalkan. Persoalan saya, bagaimana pula dengan operasi kedai makan? Adakah mereka ada perubahan dari segi waktu? Kerana ada difahamkan kerajaan tertentu memberi kelonggaran daripada pukul 3 sehinggalah pukul 10 malam. Minta penjelasan pada Datuk Seri. Setakat ini kita kekalkan SOP yang lama. Sebab kita cuba mengurangkan pergerakan di seluruh negara ini. Ya, kerana bila berlaku terlalu banyak pergerakan, ianya mungkin akan menyebabkan pematuhan yang kita sebutkan, sentiasa sebutkan, tidak dapat kita laksanakan dari segi pematuhan tersebut. Ramai yang panjang akal juga ni. Bila kita kata pukul 10, yang tak nak beli barang pun keluar dengan alasan nak beli barang untuk bersahur dan sebagainya. Jadi 2 jam itu kita boleh bayangkan berapa ramai yang akan keluar. Dan ini menyukarkan pihak polis di sekatan-sekatan jalan raya. Kerana alasan mereka untuk membeli makanan. Jadi pihak polis tidak boleh menyekat mereka untuk keluar. 2 jam itu kita tidak boleh bayangkan berapa jumlah orang yang akan keluar untuk dengan alasan ke restoran untuk membeli makanan. Sebab itu kita kata kekalkan jangka waktu yang telah pun kita tetapkan. Kalau mereka nak beli barangan untuk sahur pun, belilah awal-awal lagi. Alright? Okay.
Terakhir. Soalan Datuk Seri, Syafa daripada Bernama. Ada 2 soalan. Sebagaimana diumumkan Datuk Seri sebelum ni, ada pelajar boleh pulang dalam kampung. Ada SOP yang jelas untuk mekanisme balik ke kampung. Dan soalan kedua saya, sebagaimana yang diumumkan sebelum ini mengenai permohonan balik, adakah kelonggaran ini terpakai kepada semua termasuk mereka yang bermustaqim di bandar mahu bercuti pulang ke kampung? Itu saja. Terima kasih. Okey, kekeliruan. Yang ada di bandar nak balik ke kampung tak boleh. Tidak boleh lagi, tidak boleh. Daripada awal lagi kita kata tidak boleh. Ramai yang ingin balik menyambut bulan puasa besok, nak berbuka di kampung. Daripada awal lagi kita kata tidak boleh ada pergerakan daripada bandar untuk balik ke kampung. Itu tidak boleh. Jangan ada keliru. Jangan ada yang pergi melapor balai polis kata nak balik kampung. Tak boleh. Balik kampung tidak dibenarkan. Yang saya sebutkan semalam adalah yang terperangkap di kampung. Yang mereka, kita ingat tak dulu, bila umum saja 2 hari lagi akan ada PKP, ramai yang rush balik kampung. Yang itu dah terperangkap lebih daripada 1 bulan di kampung. Jadi kita minta mereka daftar. Walau bagaimanapun keputusan belum kita buat. Kita kata kita cuma membenarkan mereka mendaftar ataupun melaporkan kepada balai-balai polis dan juga melalui online mulai 25 bulan nanti supaya kita dapat informasi yang jelas berapa sebenarnya yang balik sebelum PKPD dan ingin balik ke Kuala Lumpur atau mana-mana bandar tempat mereka bekerja. Jadi kita nak dapatkan info yang jelas. Selepas mendapat info yang jelas tersebut, kita akan serahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, PDRM dan MKN untuk berbincang. Dan lepas itu baru kita tahu sama ada boleh atau tidak. Kalau mereka kata boleh, maka kita akan sediakan SOP yang ketat bagaimana cara untuk bawa mereka pulang ke kampung. Seperti yang saya kata, berbeza dengan pelajar. Pelajar-pelajar kita boleh bawa mereka balik dengan bas sebagai contoh. Tetapi yang pulang ke kampung ini, mereka pulang dengan keadaan tinggal. Dan yang kedua, kesihatan pun berbanding dengan pelajar di kamp menganggap mereka bersih daripada jangkitan kesehatan. Sedangkan tidak boleh. Kalau kita nak tahu sebab kita setiap orang satu driver satu kereta. Kalau mereka balik 5 orang satu family, bolehkah mereka dibenarkan balik bersama family? Jadi banyak perkara-perkara yang perlu diteliti. Banyak perkara-perkara yang perlu diteliti. Sebab itu saya kata bahawa kita akan mengkaji. Kementerian Kesihatan, PDRM dan juga pihak MKN akan mengkaji secara menyeluruh. Sama ada benar atau tidak, kebenaran diberi atau tidak, terpulanglah. Itu pun kita jangka mereka informasi yang kita akan dapat daripada polis tadi mungkin kita sehingga 1 Mei. Selepas itu barulah perbincangan diadakan. Jadi bukan automatik mereka boleh balik ke Kuala Lumpur. Cuma yang saya sebutkan semalam, apabila kita mendengar terlalu banyak rintihan, saya dah katakan kajian hari ini adalah kajian yang mendengar semua pandangan daripada rakyat. Jadi oleh kerana ada rungutan, kita terus respon kepada rungutan daripada rakyat itu untuk kita kaji. Tetapi saya dah katakan banyak perkara-perkara pertimbangan yang perlu kita lihat sebelum sebarang keputusan dilakukan. Peringkat awal ini berdaftarlah dulu di balai-balai polis atau melalui online mulai daripada 25 bulan nanti. Ya, okey. Terima kasih. Saya harap tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah, untuk makluman,
selepas ini menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Agama akan memberikan statement dan pengumuman mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan agama sewaktu bulan Ramadan nanti. Sama ada sembahyang tarawih dan sebagainya, itu akan diumumkan oleh Menteri JPM Hal Ehwal Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.